Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Saya adalah Onira, saya adalah co-founder dan business owner pada Onisha Enterprise. Okay. Maka saya saya letak laptop saya kat atas ni sebab tadi saya taruh bawah. Tu anak-anak saya datang. Anak saya seorang je. Anak saya datang, dia lompat-lompat. So, saya nak saya nak jaga make sure laptop tu tak diganggu. So, saya taruh atas ni. So, saya setting laptop saya, phone saya on Telegram saya. Okay, so sekarang ni saya boleh buat live. Okay, insyaAllah saya tengah usahakan Onisha punya YouTube channel. Kan, hopefully lepas ni saya akan share input-input yang menarik lah. Especially untuk bantu usahawan. Especially dalam frozen food. Okay, sebentar cari mesej ni. Okay, alright. Alhamdulillah. Okay, hai, apa khabar? Saya Onira, saya adalah co-founder dan business owner kepada Onisha Enterprise. Kepakaran kami adalah kami fokus membantu wanita yang tengah struggle sepanjang PKP ini. Kami nak bantu wanita yang tengah kesempitan dengan duit belanja harian dan juga masalah duit simpanan. Kami nak ajak berniaga frozen food dalam Malaysia Circle dan sama-sama kita bina kehidupan yang lebih selesa. Right. Okay, siapa yang tonton live ni, kan saya okay kalau you tengok time saya buat live ni ataupun you tengok saya punya live ni lepas saya selesai saya punya live. Saya minta just sebaik kan, tolonglah tekan butang share tu supaya apa yang saya sampaikan ni beri manfaat pada mereka yang mungkin memerlukan. Okay, mungkin you all tak memerlukan kan, mungkin you all tak berniaga, mungkin you all tak pernah terfikir nak buat frozen food business whatsoever. Saya pun tak ada masalah, saya pun tak nak kacau hidup korang. Cuma saya just nak ajak sama-sama kita buat pahala kan. Apa yang saya sampaikan ni mungkin bermanfaat kan, kalau you tolong share, tu orang lain yang memerlukan tu dapat pula info ni dan dia berjaya kan, you pun dapat saham pahala. Okay, tu sama-sama kita buat pahala. Right. Okay, hari ni ada Sabtu kan, kes masih lagi 20,000. Right, sebenarnya saya just nak, apa yang saya sampaikan ni, apa saya share ni adalah berdasarkan pengalaman saya. Saya bukanlah seorang yang dah lama berniaga, tak lama pun. Saya berniaga baru dalam 3 tahun je kan. 1 tahun setengah saya terjebak dengan MLM. Lepas tu saya MLM tu saya tak teruskan sebab saya rasa macam saya dah lost direction saya dalam bisnes tu, especially bila dah lockdown, bila dah PKP, sebab apa, saya rasa macam tak boleh buat lagi bisnes tu, saya dah mental block kan, sebab before group tu terlalu fokus pada offline. So bila dia nak transaksi pada online, dia orang cuba dan saya cuba follow, but then saya nampak saya tak clear dengan direction bisnes tu secara online. Menyebabkan saya rasa saya rasa macam saya tak nak continue kan. Dan dalam masa yang sama, saya time tu dah 6 bulan tak buat sale. Even masa PKP ke, masa belum PKP ke, dalam 6 bulan saya tak buat sale. 1 tahun setengah saya dalam perniagaan MLM tu kan. 1 tahun tu ada sale mula-mula, tu sale tu makin kurang. Dan 6 bulan terakhir tu memang tak ada sale langsung. Saya ada mental block, saya tak tahu masalah. Saya buat apa pun tak jadi sebab saya tak ada ilmu. Tu pun kesilapan saya lah. Saya sedar bila saya buat bisnes MLM tu, sebab saya berniaga MLM tu sebab saya tengah cari pendapatan tambahan. Saya tengah cari extra income sebab saya baru kahwin. Betul, wife saya pula pregnant. So saya tengah fikir untuk jana pendapatan nombor 2 second income supaya saya boleh support family, supaya anak saya tu dapat berada dalam keadaan lebih selesa lah. Dan of course it wasn't easy. Jalanan tu wasn't easy, dan macam-macam berlaku along the journey saya dalam MLM tu. Saya hilang kawan, saya dapat perspektif negatif kan. Kawan-kawan yang biasa kita contact semua tak nak contact, semua tak nak layan kan. Saya tak salahkan MLM tu, saya buat it's part of business kan. Cuma saya rasa saya buat kesilapan. First, saya terlalu terburu-buru. Saya keluarkan modal yang besar. Saya keluarkan modal dalam 36,000 Saya keluarkan modal dalam 36,000 untuk buat bisnes tu, untuk mulakan bisnes tu, sebab saya terlalu terikut kata kawan-kawan kan. Kawan-kawan saya tu memang dia ada konsep bisnes, konsep bisnes yang powerful lah kan. Dia menggunakan dia dia just bawa saya pergi jumpa dia punya group tu, semua sharing tu kita pun dah high. Jadi saya pun macam
tak fikir panjang masa tu, saya terus buat loan dengan harapan itulah benda yang kena berani buat. Berani keluar modal yang besar untuk berniaga sebab kita nak return yang besar. Tapi memang ada risiko yang besar lah. Satu pengalaman yang saya kata memang saya takkan lupa lah, dan along journey macam saya cakap tadi, saya sebab saya pun tak cukup ilmu. Lepas tu dalam grup tu pun tak ada orang yang boleh mengajar saya dengan baik. Dan saya rasa itu pun salah satu problem yang saya hadapi masa tu. Saya rasa grup saya tu dia tak 100% tak bagus, ada juga yang bagus kan. Bila saya berada dalam circle tu, berada dalam grup tu, saya hari-hari setiap kali meeting, setiap kali jumpa akan dia mind break dengan sharing kenapa pentingnya kita buat side income, kenapa pentingnya kita bina jana pendapatan nombor 2, kenapa pentingnya kita kena buat something, dan jangan mengharap pada makan gaji saja, which is true lah kan. Sebab dengan zaman ekonomi sekarang ni, makan gaji saja tak cukup. Saya bukan cakap makan gaji tu tak bagus, cuma zaman sekarang ni, zaman ekonomi yang tidak baik sekarang ni, makan gaji sahaja untuk hidup memang tak cukup kan. Dengan mengharapkan gaji kita banyak tu, lepas tu ada increment setiap tahun mungkin 100-200 je, memang jangan haraplah kita boleh kaya. Hai, apa khabar selamat malam? Saya tengah buat sharing sikit malam ni, semoga bermanfaat. Okay, kalau boleh tolong share live ni kan, walaupun you rasa macam tak berminat, tak suka whatsoever, saya tak ada masalah. Cuma saya harap mungkin you boleh tekan butang share tu, hopefully dia bermanfaat kepada orang yang mungkin memerlukan, dan kalau info ni bagus, mungkin dia berjaya, you pun dapat pahala. Baik, you tolong share, something like that lah. Okay, so malam ni saya just nak bantulah kan, sebab sekarang ni zaman keusahawanan kan, saya rasa ramai yang berniaga kan, ramai yang berniaga sekarang ni, terlalu banyak, dah macam cendawan lah kan. Sebabkan PKP ni ramailah pekerjaan, sebabkan PKP ni ramai yang dibuang kerja, dipaksa dipotong gaji, dipaksa ambil cuti tambah gaji. Yang macam saya sebelum ni kerja Singapura, saya kerja kat Singapura dalam tak lama, 7 tahun je. Okay. Final year tu lockdown, border tak buka, so saya kat JB, saya urang alik. Dulu saya duduk Singapura 4 tahun. Lepas tu saya kahwin, saya pindah JB sebab wife saya tak kerja, dia belajar kat UTM. So lepas 4 tahun tu, 3 tahun saya ulang alik. Lepas tu lockdown, border tutup, saya work from home setahun. Lepas tu company management saya bagi saya option. Kalau nak continue kerja kat Singapura, dia suruh saya pindah Singapura. Tapi saya boleh pindah seorang, rumah cik sendiri, transport cik sendiri, semua sendiri. Dan of course nak keluar masuk tu pun kan dia ada bayaran vaksin lah, quarantine fee semua kan. Semua tu memang akan dibayar sendiri. Company akan support untuk early lah, basic tu dia support sikit. Lepas tu sendirilah semua. Dan saya disuruh tinggalkan anak bini saya kalau saya nak sambung kerja kat Singapura. Another option, saya cari kerja lain kan. Masa company saya tu bagi pilihan saya time tu, memang saya tak fikir panjang kan, sebab saya to be honest, saya memang kerja Singapura tu memang gaji memang kasar lah kan, 3 kali ganda. Tapi I tak pernah fikir lah untuk retire dekat Singapura. Tak ada. Saya memang plan memang saya plan untuk dapatkan pengalaman, simpan duit kan. Dan saya pun decided tak nak continue. Saya berhenti kerja. So saya cek kerja kat Malaysia ni. Alhamdulillah ada peluang. Branch yang sama. Di company yang sama, cuma branch kat JB, saya dapat kerja lah. Dan of course gaji tak macam gaji saya kat Singapura dulu. Dan banyak komitmen yang tertunggak sebab gaji dah tak macam dulu. Dan punya gaji dah separuh daripada apa yang saya dapat kat Singapura tu. Dan of course memang saya memang tekan, especially bila saya masih dibeban dengan hutang RM36,000 disebabkan bisnes MLM tu. Saya terpaksa explore kan, bila kita ni dah tengah terdesak kan, be honest kan, bila kita ni dah terdesak kan, otak kita ni memang akan bergerak sendiri. Kita time tidur ke, time kita sedar ke tak sedar ke, otak ni akan explore tau. Apa benda lubang yang aku boleh buat untuk cover aku punya komitmen ni. Sebab bila komitmen ni dah terlalu berat kan, dia dah terlalu serius,
sometimes you tak boleh control. You tak boleh control, you tak boleh stop fikir. Fikir hutang, commitment. Saya hutang banyak. Saya ada hutang credit card Singapura. Saya ada hutang motor Singapura. Saya ada personal loan. Tu saya dah beli rumah. Memang dahsyat lah. Dulu dan disebabkan business MLM saya tak ada buat sale, monthly still kena bayar installment. Saya terpaksa korek duit simpanan saya, duit ESB saya korek, duit simpanan saya korek. Tapi itulah, alhamdulillah sekarang ni ada moratorium, boleh cover lah juga kan. Cuma saya percaya ni semua adalah proses untuk saya lebih matang untuk keputusan lepas ni dalam kehidupan kan. It's just part of the journey lah, satu benda yang kenangan kan. Tapi apa yang saya boleh bersyukur, at least saya cuba buat something lah. Saya cuba buat something walaupun result dia tak banyak, tapi it's a big step lah untuk saya. Yang daripada bidang engineering ni memang tak ada basic langsung pasal financial, tak ada basic langsung pasal ekonomi, tak ada basic langsung pasal accounting, tapi disebabkan ingin mencuba mencari second income, so saya explore kan. Saya mungkin time tu saya boleh pilih insurans, tapi saya tak nak buat sebab saya tak ada keyakinan nak buat insurans. Saya kalau nak buat part time pun saya tak ada masa sebab saya ulang alik Singapura, JB sampai rumah malam, tak ada masa nak buat second part time. Lepas tu saya nak buat investment pun, saya rasa saya tak pandai investment. Ilmu investment tak ada. Bagi saya investment tu lagi risiko lah kan. Kalau salah labur habis kan. Dan saya pun tak ada modal, tak ada bajet untuk investment. Walaupun sekarang ni kan lately banyak betul kan orang promote investment, tak ada duit pun walaupun modal serendah-rendah mana pun boleh mulakan investment. Itulah. Tapi saya pilih bisnes masa tu. It's very amazing journey lah. Saya belajar self learning. Saya pilih bisnes, lepas tu saya fikir saya tak mampu nak bayar tuition belajar bisnes. Saya rasa macam dah terlambat nak sambung belajar bisnes. So saya fikir saya just bercampur dengan orang-orang yang berniaga. So sebab tu saya pilih MLM. Sebab dalam tu ramai orang yang memang nak buat something, buat second income, menjana pendapatan secara berniaga tanpa kedai. Saya pun kedai, nak buka kedai ni bukan benda yang mudah, modal besar. So saya kena cari bisnes yang tak perlu kedai. So macam MLM, macam networking, macam insurans semua mengonsepkan bisnes yang tak ada kedai. So tapi bila saya join tu, memang hari-hari di pump lah, macam saya cakap tadi, hari-hari di pump, hari-hari dia cerita pasal bisnes, hari-hari dia cakap pasal kenapa kita kena berubah. Pukul malam boleh tolong share. Saya tengah just sharing my experience kan. Boleh beri something input lah pada mereka dengar. Just tolong saya tekan butang share je. Tu je. Sebelum, kalau you tak berminat tak dengar, saya tak ada masalah. Just tolong saya tekan butang share je. Hopefully boleh beri manfaat. Sama-sama kita buat pahala time PKP ni. Bantu orang yang sekarang ni tengah masalah hilang pendapatan, masalah orang dipaksa ambil cuti tanpa gaji, dibuang kerja. Kan, kita bantu diorang ni. Diorang tengah cari something ni. Diorang tengah cari ilmu. So saya nak share ilmu. Okay. Tapi kesilapan saya masa tu, saya rasa saya join group yang nak berubah tapi tak ada result. Tak ada proven result. Tu kesilapan saya lah. So sebab tu saya berhenti, sebab saya tak nampak direction dalam group tu yang tak ada result. Dan tapi very very ambitious. Saya macam saya tak boleh lah. Dan terima kasih. Mungkin sebab PKP ni, COVID ni ada hikmah lah. So menyebabkan, sebab saya mula bisneskan brand saya Onisha ni sebab COVID lah. Kan, wife saya alhamdulillah, dia seorang yang pandai masak, seorang yang memang very talented masak. Dan dia yang cadangkan kita buat makanan popia cheese. Sebab time tu memang tak ramai orang buat. Lately dah banyak orang buat kan. Okay, so bisnes makanan ni antara bisnes industri yang high demand lah kan, high demand. Walaupun banyak bersaing, beribu produk makanan sekarang ni kat luar tu kan, tapi tak apa kan. Saya insyaAllah dengan apa ilmu saya ada, dengan pengalaman saya ada, saya cuba yang terbaik kan. Saya pun belajar juga. Saya pun tak berani bertindak seorang. So saya pun menuntut ilmu. Saya belajar dengan Richwork, under Datuk Wira Azan Osman kan, dengan mentor saya tu.
saya memang dibukakan minda seluas-luasnya pasal bisnes. Apakah benda betul dan tak betul tentang bisnes. Saya belajarlah time tu. Saya dah buat kesilapan besar, buat keluarkan modal besar 36,000. Lepas tu, saya pula um, saya setahun setengah tak ada result. Patutnya 3 tahun dah dapat sejuta. So saya dah setahun setengah buat, saya tak nampak lagi setengah juta pun tak ada, suku juta pun tak ada. So saya rasa macam it was a mistake lah. It was a mistake, to be honest. So it was a mistake lah. Okay. Tapi benda dah lepas, so kita just life goes on je. Lepas tu saya belajar banyak benda dan saya pun disuruh untuk online ke bisnes sepanjang saya belajar dengan Datuk Wira tu. Lepas tu saya pun macam saya pilih sebab saya nak belajar online. So saya pun tak tahu nak mula kat mana. Kan, sebab social media ni banyak. Dia ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Kan, saya tak tahu mana guru yang betul belajar saya. So kebetulan Datuk Wira dia ada anak murid dia yang hebat, nama dia Najib Asadok, yang ajar online kan bisnes dengan Facebook. Dan saya memilih untuk belajar dengan dia. So alhamdulillah lah, sebab saya rasa macam saya ada dua cikgu yang bagus lah. Cikgu Datuk Wira Azlan Osman dengan Najib Asadok. Dua yang memang ada proven result. That's very important. Kalau kita nak belajar, kalau kita nak berguru, belajar something yang kita tak pernah tahu, kan, memang zero knowledge, tak ada basic langsung, tak ada kata apa, memang tak ada foundation langsung. Kita kena cari orang yang boleh ajar kita, especially orang yang ada result. Okay. So alhamdulillah dengan bimbingan dua orang cikgu saya ni, saya berjaya buat brand saya ni dan bertahan selama setahun. Sebab tu title saya malam ni, kan, title saya malam ni, saya buat topik macam mana saya boleh bantu ramai orang yang dekat luar sana boleh tahan berniaga minimum setahun. Saya tahu minimum setahun sebab Onisha baru je lepas tahun, kan. Dan saya beritahu it's not easy lah. Kan, 80% you nak consistent, 80% you nak consistent, you nak istiqamah, you nak keep warm lah. Faham tak? Kita ni macam ibarat bawa kereta tau. Bawa kereta, kan. Kalau kereta ni, bisnes macam bawa kereta. Kalau kereta ni kita tak panaskan, dia akan sejuk. Dan dia akan memang susah boleh nak start. Saya susah boleh nak start. Dan saya pun diajar untuk fokus pada satu produk. Kalau dah pandai mulakan, kita kena pandai habiskan. Banyak orang kat luar sana, saya tak nak cakap siapa lah, tapi majority memilih untuk tukar-tukar produk, kan. Bisnes ni buat 3 bulan tak jadi, tukar bisnes lain. Daripada bisnes kosmetik, buatlah bisnes fashion. Bisnes fashion tak jadi, bisnes makanan. Betul, rasa makanan tak jadi, pergi balik kosmetik. Ulang-ulang tak konsisten. Alhamdulillah saya diberi kekuatan lah untuk konsisten dengan apa saya buat. Makanan frozen food. Dan I tell you, frozen food ni dia punya game lain. Memang betul banyak orang buat bisnes makanan di luar sana. Tapi game frozen food ni, dia punya game memang lain. Memang ada yang paling penting, quality. Nak maintainkan quality frozen food ni bukan satu benda yang mudah lah. Memang kena ada ilmu. Okay. Dan of course, 3 tips yang saya nak share malam ni, yang mana hopefully boleh bantulah, kan, untuk usahawan-usahawan luar sana, especially yang sama industri frozen food ni. Saya mungkin orang yang mungkin baru nak berniaga dan tak tahu nak mula kat mana. Saya nak ajaklah join saya punya circle ni. Kita orang nak berjaya sama-sama, kan. Saya tengah bina satu circle positif untuk berniaga frozen food, kan. Boleh mula dengan Onisha Pop Cheese ni, kan. Kita sama-sama bina kehidupan lebih baik bersama, kan. Kalau berminat boleh je join Telegram Onisha tu. Just kita orang punya bisnes pun modal rendah, kan. Modal rendah, bisnes mudah, kan. InsyaAllah dengan ilmu yang saya ni, saya cuba beri yang terbaik. Tapi of course, anything macam saya cakap tadi, 80% sebenarnya datang pada mentaliti kita sendiri. 20% tu adalah strategi, teknik yang mana mungkin keluar daripada kepala otak sendiri, mungkin keluar daripada otak cikgu dia, mungkin otak HQ founder, orang lain selain diri sendiri. 80% memang mentaliti. Nak maintain 80% ni bukan satu benda yang mudah lah. Saya pun banyak kali down, saya banyak kali rasa nak give up,
Faham tak? Saya banyak kali down sebab bisnes ni memang dia macam ada time pasang surut dia, ada pasang kan, ada surut memang surut. Tapi just kita kita kena buka minda kalau kita nak berniaga kan. Uh, Kalau kita nak berniaga, kita kena expect the unexpected kan. Bila unexpected tu datang, kita kena be ready. Macam Sifu Najib Asrul cakap, kita kena sentiasa ready, not to be ready. But sometimes kita berniaga, kita tak tahu. Benda yang kita tak nampak most of the time. Dia beza dengan makan gaji. Makan gaji ni, kita kerja rajin ke, kita kerja malas ke, kita ponting ke, kan, kita kerja siap ke tak siap ke, every month dapat gaji. Tapi kalau berniaga ni, dia memang bergantung sebanyak mana usaha kita. Kalau usaha kita bagus, insyaAllah income kita bagus. Kalau usaha kita belum cukup bagus, income tu mungkin tak cantik. So, everything, bila tak cantik tu lah yang boleh buat mental kita down. Mental kita down, kita akan rasa macam nak ubah, nak tukar produk lah, nak tukar bisnes lah, tak boleh buat lah, rasa nak give up lah. Orang kalau nak berjaya, dia akan cari jalan. Kan, mati-mati pun mesti cari jalannya. Sebab kalau you betul-betul nak buat, you kena cari jalan sampai berjaya. Tapi kalau orang tu nak give up, dia akan cari macam-macam alasan. Macam saya lah. Saya dulu, masa saya nak berhenti MLM tu, saya fikir panjang. Saya dah rasanya dalam 6 bulan terakhir tu, saya rasa hujung-hujung tu, sebulan 2 bulan tu, saya dah give up dah. Mental saya dah block. Faham tak? Apa yang saya buat untuk bisnes tu, semua saya tak yakin. Semua saya rasa mustahil. Semua saya rasa macam totally block. Saya rasa macam zombie. Saya just buat benda rutin, betul prospecting, panggil prospecting lah, kita jumpa bakal customer, bakal new age, bakal downline kan, bakal downline. Saya just macam zombie, rutin sama, dan mengharapkan keputusan yang berbeza. Itu kesilapan juga kan. Kalau kita nak dapatkan, nak tengok, nak lihat sesuatu yang berbeza, kita kena bertindak berbeza. Cuma saya sebelum ni asyik buat benda sama je dan mengharapkan result yang berbeza. Tu memang gila lah. Kalau tanya Datuk Wira kata ni benda ni gila sebenarnya. Tak? Buat benda sama, harapkan benda berbeza. Sebab tu saya kena kita kena ada ilmu lah. Kita kena ada ilmu. Tak kisahlah you dalam industri apa, industri pakaian ke, industri fashion ke, industri kosmetik ke, makanan ke, kan. Saya ni frozen food kira game saya lain. Ada juga frozen food ice cream. Saya percaya ice cream tu dia punya game pun lain. Dia tak boleh macam main game saya sebab ice cream tu dia kena sentiasa sejuk, kan. Biarkan 5 minit cair. Saya punya popia ni, alhamdulillah kalau saya post pun satu hari, satu orang expect semua cantik, packaging cun, insyaAllah sampai dalam keadaan yang baik. Tu beza lah. So, penting lah nak belajar, nak faham kita punya game. Dan this one based on experience lah. Saya rasa tu pun salah satu yang benda yang masih saya kurang, pengalaman. Kadang kita pandai banyak sangat teori pun kadang susah agak kalau tak cukup pengalaman. Teori, kita banyak teori, tapi kita tak ada praktikal. Dia memang kalau betul-betul power, rezeki memang rezeki betul, kan. Belajar sikit buat dapat result. Dia macam ambil peperiksaan lah kan. Periksa kalau macam saya dulu belajar kat Amaran Senjasin kan. Walaupun sekolah tu elite, saya bukannya budak elite pun, saya budak biasa-biasa je. Kan, kadang ada budak tu belajar sikit buat A. Kan ada orang tu buat sikit, belajar sikit dia faham je, exam score. Ya, saya tak ada macam tu. Saya memang slow. Memang kena banyak belajar. Memang kena paksa diri belajar. Lepas tu saya ada satu quote yang saya pegang. Kalau kita nak sukses, kita kena obses. Entah, kita kena obses. Kita kena kata apa, pegang benda tu sampai jadi. Okay. So saya nak share point saya, 3 point malam ni. Apakah 3 tips yang boleh bantu usahawan untuk kekal panas, kan, dalam berniaga minimum setahun.
Okay, sebab saya berniaga setahun, baru berniaga setahun. Kalau saya dah berniaga 10 tahun, mungkin saya boleh tahu title tu minimum 10 tahun pula kan. Okay. First, kan, dia point dia sekarang, dia punya key sebenarnya adalah pada Big Y. Big Y, memang Big Y. Big Y itulah sebenarnya apa yang saya belajar, apa yang saya faham, apa yang saya boleh sampaikan. Big Y itulah you punya bara tau. You punya bara. Kan, bara. Kan, kita kena ada semangat. Semangat kita ni api tau. Berapi, semangat kita berapi. Tapi api tu, besar mana api tu bergantung sekuat mana bara kita tu. Faham tak? Kalau bara kita, kan, bara tu dah bara. Kalau bakar arang kan, dia punya yang merah-merah yang menyebabkan api tu muncul, bara tu, itulah korang punya core. Okay? Kalau bara tu kecil, api tu kecil lah. Kalau bara tu besar, panas, memang padat, memang mantap, memang api tu besar kan. Lepas tu ramai orang berjaya, ramai orang yang dah berjaya, dah tu sukses. Kan, diorang pun ada juga perjalanan dia yang kita tak nampak kan. Diorang pun struggle lah. Kadang struggle tu kita tak nampak, kita hanya nampak benda yang indah kan. Tapi most of them memang ada big why yang kuat kan. Saya pernah dengar story lah, saya bagi contoh mudah lah. Banyak lah, macam contohnya macam Faithler kan. Produk tempat Faithler, Puan City tu. Dia dulu sampai kereta kena tarik, lepas tu kena kerja along buat berhutang kan. Ada satu lagi even mentor saya Datuk Wira Azman pun dia pun cakap dia pernah berhutang dulu, hutang along, kena kerja along. So semua orang mostly yang berjaya ni, diorang ada BY yang kuat, diorang kena ada sebab. Kalau tak buat memang akan mati. Macam itulah kan. Even Das Abdul yang buat bantal dia pun, bantal 7 bintang, dia punya slogan, dia pun ada BY yang kuat. Dia sampai dia kata kalau dia tak jual bantal satu hari masa tu, dia tak ada makan, dia tak ada benda nak kasi makan kat anak dia. Tak minum sekali lah. Lepas tu ada juga seorang yang stokis Diana Dian, dia jual korsek yang rampingkan pinggang tu. Dia pun struggle dulu kan, sampai satu tahap dia dibuang keluarga sebab dia convert. Dia orang Sabah, dia convert masuk Islam. Dia dibuang keluarga, dia ditinggalkan keluarga dia di pulau kan, sebab penerimaan tu susah. Dan dia pun ada masalah. Dia pun sampai ada satu mangkuk beras kat rumah nak bagi anak dia. Sampai tak macam tu sekali lah. So kadang-kadang kalau kita rasa kita ni susah, kadang kalau kita rasa kita ni susah, kita rasa tak cukup, Allah tak sayang kita, kita kena buka mata tengok keliling. Ada ramai orang lagi yang lagi susah daripada kita. Okay. So Big Y ni adalah bara. So apakah 3 tips yang boleh kita kekalkan bara? Kan, bara. Okay, saya share malam ni pun semoga dia memberi peringatan pada diri saya juga. Kan, in case kalau saya down pun, saya boleh refresh balik video ni. Okay. First, kita kena faham dan refresh balik kenapa kita bermula in the first place. That's the main thing. Kenapa kita mula. Macam saya pegang kenapa saya berniaga in the first place. Saya ada big why yang kuat. Saya rasa kecewa sebab saya dah struggle gila. Saya dah lambat belajar. Saya dah lambat pick up. Lepas tu, saya dah struggle gila-gila. Lalas sekarang ni, banyak hutang. Patutnya belajar tinggi-tinggi hidup senang. Tapi belajar tinggi-tinggi ni saya rasa banyak hutang pula. Kan? Tu saya rasa macam saya belajar tinggi-tinggi, saya masih belum mampu menyenangkan mak saya, orang papa saya pun tak sempat. Saya penghujung tahun 4 tu, orang papa saya meninggal. Saya tak sempat nak belajar jasa dia. So saya ada mak saya je. So sekarang ni pun saya masih belum ada result gempak nak balas jasa mak saya. Saya pun ada ibu ayah kan yang banyak berkorban untuk Aisyah. So niat saya tu, saya nak balas jasa diorang ni. Kan, nak balas jasa diorang ni, saya nak senang hidup diorang ni semasa diorang masih ada hayat kan. Sekarang ni time musim tengah zaman-zaman tak menentu ni, zaman-zaman wabak-wabak ni, kita doa banyak-banyak dijauhkan dari penyakit. Dan saya doa banyak-banyak semoga saya sempat balas jasa
mama saya dengan ibu dan ayah mertua saya masa diorang ada ayat. Saya bantu adik-beradik saya. Adik-beradik saya pun bukannya hidup senang. Saya tak ada susah, tapi tak adalah senang. Kan, cuma saya ada cita-cita lah. Saya nak senangkan adik-beradik saya ni. Okay? Banyaklah saya ada hutang dengan mak saya. Kan? Saya belajar dengan Datuk Wira dengan Najib Sadok tu pun bukan belajar free-free yang sampai berhutang tau. Nak cari ilmu je pasal. Berhutang, bayar kelas, attend kelas. Kan, saya belajar sampai sekarang saya dah setahun lebih saya belajar. So alhamdulillah lah, sekarang dah baru nak 2-3 bulan ni baru keluar result. Dia memang ada proses, mak. Saya dah setahun buat, baru 2-3 bulan ni baru keluar result tau. Apa yang berlaku sebelum tu? Sebelum tu adalah proses. Okay, so saya ingat balik kenapa saya bermula. Saya dah pilih untuk bersama keluarga. Saya tinggalkan peluang kerja kat Singapura, yang mana kalau saya continue kerja Singapura, mungkin saya tak ada masalah hutang sekarang ni. Mungkin ada masalah hutang tapi tak seberat sekarang ni. Saya telah pilih untuk usaha kat sini, usaha bersama keluarga. Dan saya kena tahu kalau saya tak buat something, memang anak saya mungkin tak tahu lah masa depan macam mana kan. Wife saya pun dia pun tengah pregnant sekarang ni. Saya pun just nak make sure semua orang, ahli keluarga saya berada dalam krisis. Okay, nombor satu, kena faham kenapa kita punya view. Kenapa kita mula. Dan nombor dua, dia dah relate balik apa nombor satu. Nombor dua ni, kita kena faham apa yang akan berlaku kalau kita berhenti. Apakah yang akan berlaku kalau kita give up? Apakah yang akan berlaku? Apakah benda kritikal yang akan berlaku? Macam-macam. Hutang saya, kalau tanya saya lah, kalau tanya saya, hal saya, hutang saya akan berterusan. Tak tahu bila akan berhenti. Kan, usia mama saya dengan usia ibu ayah saya pun akan berlanjutan. Dan saya pun tak tahu bila ada peluang untuk bayar gaji diorang. Bayar gaji diorang. Bayar pulang balik jasa-jasa diorang. Kan, saya pun ada berhutang dengan diorang. Saya nak pulang balik. Saya bantu adik-adik saya. Semua masa lah. Back to masa. Masa ni akan berjalan. Dan saya pun tak tahu sempat ke tak balas jasa diorang. At least saya cuba. Okay. Yang nombor 3. Yang terakhir ni saya beritahu. Kena tulis. Kalau setakat fikir. Macam sekarang ni saya tanya. Apa big why? Kita dah fikir. Aku ni. Apa kritikal ni. Tapi percayalah cakap saya. Lepas sejam 2 jam. Malam ni tidur. Besok dah. Sebenarnya benda tu mungkin akan jadi macam kabur-kabur. Macam dia semangat dah tak sama. Semangat malam ni tak akan sama macam esok. So it's very important. Even mentor saya, Datuk Wira beritahu, tu kena tulis. Rajin tulis. Bila saya join program Datuk Wira dengan program Momentum Najib Sadok, saya diajar untuk tulis 101 impian. Masa saya bersama dengan Datuk Wira, dia suruh saya tulis 101. Bila saya belajar online bisnes dengan Najib Sadok, dia suruh saya tulis sekali lagi 101. So saya dah tulis 202 kali impian saya. Kenapa saya kena buat apa yang saya buat sekarang ni? Siapa ada impian? Saya pun ada impian. Tulis. It's very important. Tulis. Kan? Kadang kita tulis, apa kita tulis tu jadi doa. Bila kita ingat, doa. Bila kita cakap, doa. Bila kita tulis, doa. So, kita fikir, masa tulis kita cakap, aku nak ni. Masa tulis pun, tulis. Kita aminkan semua. Okay? Kita aminkan semua. So 3 poin penting malam ni. Begitu. Hai, apa khabar? Sebenarnya saya dah penghujung live ni. Tapi tak apa. InsyaAllah saya akan simpan live ni kat Facebook saya, page Onisha HQ. Siapa yang tonton, saya just minta je sebaik tolonglah share kan. Kami orang tengah struggle kat luar tu. Tak apalah kalau you rasa live saya ni tak penting. Tak apalah you rasa live saya ni tak apa-apalah mamak ni malam-malam nak bercakap. Tapi just sama-sama kita buat pahala. Just tekan butang share. Mana tahu you ada kawan-kawan kontak-kontak kat Facebook you yang mungkin memerlukan apa yang saya sampaikan malam ni. Kita just buat pahala kan. Kita pun tak tahu hayat kita macam mana. Kan zaman-zaman tengah wabak ni. Kan bila masa je. Kan bila masanya nyawa kita boleh tarik. At least kita buat pahala. Kan. Dan saya doakan kita semua dijauhkan. Kita semua dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak baik. Assalamualaikum Puan Nim. Saya sebenarnya nak habis dah ni. Sudah lebih dah. Hai. Okay. Maafkan saya lah. Saya tak boleh lah nak jadualkan saya punya live ni. Sebab saya ada anak kecil kat rumah. Dan saya pun, tim saya ni pun tak besar. Saya multitasking. Masih lagi multitasking. So, saya tak ada masa. Semua bila saya time free, memang saya akan buat live. So, saya pun macam, boleh live saya ni boleh beri input semasa live ataupun lepas buat live. Okay. So, saya dah share 3 poin penting.
So boleh Encik Anim pun boleh take note 3 benda penting. Macam mana kita nak konsisten berniaga, macam mana kita nak konsisten semangat berniaga, macam mana kita nak konsistenkan bara api semangat kita untuk berniaga minimum setahun. Kan kenapa setahun? Sebab saya baru berniaga setahun. Saya baru je berniaga setahun kan. So saya boleh bagi tips apa yang saya tahulah setahun ni. So saya bagi tahu tadi, yang pertama, make sure you kena tahu kenapa you bermula, apa yang you buat sekarang ni. You fikir balik kan. Nombor 2, you kena faham apa yang akan berlaku kalau you stop, kalau you give up, kalau you dah buat lama berbulan-bulan-bulan, tiba-tiba you nak stop. Kan kadang bisnes tak salah, produk tak salah, cara kita tu salah. So instead of berhenti dan give up, kita cuba ubah strategi, ubah teknik, kan, ubah cara marketing, tambah ilmu. Saya dah beritahu sebelum ni ada 3 benda penting untuk growkan bisnes. Kan, first, you kena ada orang guide you, cari cikgu, cari mentor. Nombor 2, you kena invest, growkan diri sendiri, growkan kepala otak kita ni, tambah ilmu. Sebab once we stop learning, we stop earning. Okay? Dan nombor 3, kita kena team lah. Kita kena team. Benda 3 ni bantu kita grow. Okay? So kita kena faham kenapa kita bermula, dan kita kena faham apa yang berlaku kalau kita stop. Dan yang nombor 3, last but not least, tulis. Malam ni mungkin you fikir, mungkin you tersentak dengan apa saya cakap malam ni. You mungkin fikir, okay, kau faham apa yang Oni nak sampaikan. Tapi kalau you tak tulis, kan, semangat esok lepas you bangun tidur dah lain. Semangat tu makin hilang. So it's very important you tulis. Saya rasa sebab tu Datuk Wira dengan Haji Sadok ajar kita student dia untuk tulis 101 impian. Bila kita tulis, kita akan ingat. Bila kita ingat, kita akan lebih bersemangat nak buat. Alright? Saya rasa itu je daripada saya malam ni. So, kepada mereka yang nak mula berniaga tapi tak tahu nak mula kat mana, jomlah kita berniaga Frozen Food, join Indonesia Circle, dengan tekan je channel Telegram dekat Facebook saya ni, dan kita berjaya sama-sama dan kita bina kehidupan lebih selesa. Alright? So, stay safe, stay amazing. Assalamualaikum. Bye Encik Anim. Take care. Bye-bye.